Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan modul Kampoi 2023 Matematik edisi 2023. Saya Cikgu Nur Azani bin Abidin daripada guru SMK Jerai. Jadi topik hari ini untuk kita tengok iaitu percukaian. Topik percukaian. Okey, baik. Daripada soalan modul Kampoi, tajuk percukaian, 5 jenis cukai yang perlu diketahui: cukai pendapatan, cukai jalan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jalan dan perkhidmatan. Baik, kita tengok soalan terus. Soalan ini adalah soalan yang pertama dalam modul Kampoi, tajuk percukaian. Soalan yang pertama kita tengok, Encik Ridwan bekerja di sebuah syarikat otomotif. Pendapatan tahunannya pada tahun 2022 ialah 153,300 dengan potongan PCB sebanyak 450 setiap bulan. Pelepasan cukai yang dituntutnya ialah 21,700. Pada tahun tersebut, dia membayar zakat berjumlah 730. Baik, kita tengok cara penyelesaian. Baik, cara penyelesaian. Encik Ridwan bekerja di sebuah syarikat otomotif. Pendapatannya tahunannya adalah 153,300. Jadi kita tengok itu adalah dia punya pendapatan. Okey, pendapatan kita letak kat situ, iaitu gaji tahunan. Kemudian kita tengok dia punya, yang kedua, dia punya pelepasan, iaitu 21,700. Dan apabila ditolak untuk pendapatan bercukai, perlulah gaji tahunan tolak dengan pengecualian dan pelepasan cukai. Kita akan dapat 131,600. Baik, untuk mengira cukai pendapatan, kita perlu tengok pada jadual. Iaitu 131,600. Tengok pada jadual baris yang ketiga, iaitu 100,000 sehingga 250,000. Jadi untuk cukai dasar, kita tengok pada 100,000 yang pertama, iaitu 10,900. 10,900. Dan baki cukai berikutnya adalah 31,600 darab dengan kadar, iaitu 24%. Okey, baik, kita akan dapat cukai dasar iaitu 18,484. Cukai pendapatan yang perlu dibayar. Pendapatan yang perlu dibayar adalah, kita ambil 18,484 tolak dengan rebate. Zakat tu adalah rebate. Zakat adalah rebate, dikira sebagai rebate. Okey, iaitu 730. Kita akan tolak dan kita akan dapat 17,754. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula yang seterusnya kita tengok pula PCB. PCB adalah 450 darab dengan 12 bulan, kita akan dapat 5,400. Jadi jumlah baki yang perlu dibayar adalah 17,754 tolak dengan jumlah PCB yang telah dibayar, iaitu RM12,354. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang kedua, Puan Amisha mempunyai pendapatan tahunan sebanyak 105,750 pada tahun 2022. Beliau telah membayar zakat berjumlah 750. Jadual 2A menunjukkan pelepasan cukai yang dituntutnya dan jadual 2B menunjukkan banjaran pendapatan bercukai individu untuk tahun taksiran 2022. Soalan A. Hitungkan pendapatan bercukai Puan Amisha. Jadi kita nak kira pendapatan bercukai bagi Puan Amisha. Jadi kita tengok sekarang ni. Okey, itu adalah dia punya pendapatan. Pendapatan Puan Amisha adalah 105,750 dan kita letak dekat pendapatan untuk gaji tahunan 105,750. Lepas tu kita tengok lagi dekat jadual, ada dia punya pelepasan, pelepasan cukai, iaitu untuk individu 9,000, untuk gaya hidup maksimum 2,500 ataupun had 2,500, tapi Puan Amisha telah membayar 2,300. Okay, insurans perubatan, had dia adalah 3,000. Baik, kita nak cari pendapatan bercukai, kita kena ambil gaji tahunan tolak dengan pengecualian dan pelepasan cukai. Jadi
105,750 tolak dengan 9,000, tolak dengan 2,300 dan tolak dengan 2,500. Kita akan dapat 91,950. Okey, baik, itu soalan dia. Baik, untuk soalan 2, hitungkan cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Puan Amisha. Jadi pendapatan bercukai kita dah ada, iaitu 91,950. Kita nak kira cukai pendapatan, yang pertama kita kena tengok dulu dalam jadual. Dalam jadual, untuk kolom jadual ni kita tengok pada baris yang ketiga, iaitu 91,950 berada pada baris yang ketiga. Jadi kita tengok situ 70,000 yang pertama. 70,000 yang pertama kita ambil dia punya cukai dasar adalah 4,600 dan baki cukai berikutnya kita ambil 21,950. Ini hasil daripada tolak 70,000 tadi dan kita darab dengan dia punya kadar. Kadar untuk cukai berikutnya iaitu 21%. Dan kita akan dapat RM9,209.50. Okey, kemudian kita nak kira cukai pendapatan yang perlu dibayar, ambil cukai pendapatan RM9,209.50 tolak dengan rebate. Jadi dekat sini kita ada zakat yang berjumlah 750 iaitu rebate, rebate cukai. Jadi kita kena tolak dengan RM750 dan kita akan dapat RM8,459.50. Baik, seterusnya kita tengok soalan yang masih soalan kedua, B pula. Puan Amisha telah membuat potongan cukai bulanan PCB sebanyak 250 setiap bulan. Hitung baki cukai yang perlu dibayar olehnya. Jadi kita nak kira sekarang ni adalah hitung baki cukai yang perlu dibayar olehnya. Okey. Jadi kita tengok sekarang ni PCB dia adalah 250, kita tulis 250 darab dengan 12 bulan, kita akan dapat 3,000. Jadi jumlah baki yang perlu dibayar, cukai pendapatan yang perlu dibayar, kita ambil RM8,459.50 tolak dengan PCB iaitu 3,000 dan kita akan dapatlah RM5,459.50. Okey, baik. Seterusnya kita tengok soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga berdasarkan modul kampoi yang kita tengok ni, tajuk percukaian. Tengok soalan nombor 3. Okey, baik. Gaji tahunan bagi Malik dan isterinya pada tahun 2022 masing-masing adalah 106,800 dan 93,000. Jadual 3A menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut oleh mereka. Dalam jadual 3B menunjukkan banjaran pendapatan bercukai individu untuk tahun taksiran 2022. Baik, sekarang ni soalan dia. Hitungkan cukai pendapatan bagi Malik dan isterinya untuk sekiranya untuk taksiran cukai bersama. Untuk taksiran cukai bersama. Okey, baik. Taksiran cukai bersama perlu digabungkan, iaitu kedua-dua pendapatan antara Encik Malik dan isterinya, iaitu 106,800 dan 93,000. Kita kena gabungkan dan kita akan dapat 199,800. Okey, kita tengok pula dekat sini ada tak dia punya pengecualian dan pelepasan cukai. Pelepasan cukai untuk taksiran cukai bersama kita kena ambil individu, kita kena ambil 9,000 sahaja. 9,000 sahaja, walaupun kalau kita tengok kat sini individu untuk Malik dan isterinya adalah 9,000. Apabila kita ditambah dia akan jadi 8,000. Tapi ini untuk cukai individu kita perlu tolak 9,000 sahaja dan tolak dia punya gaya hidup 2,500 dan tolak 3,000. Dia punya insurans perubatan untuk total. Kita kena tengok pada had ataupun limit pada dalam kurungan yang jadual yang telah ditetapkan. Okey, baik, kita akan dapat 185,300. Okey, baik. Seterusnya kita nak kira cukai pendapatan, iaitu cukai dasar kita perlu tengok pada jadual. Okey, 185,300 berada pada baris yang ketiga, iaitu 100,000 hingga 250,000. Baik, kita ambil untuk 100,000 yang pertama, cukai dasar dia adalah 10,900 dan baki cukai berikutnya, kita perlu tengok baki cukai berikutnya adalah 85,300
darab dengan dia punya kadar. Darab dengan dia punya kadar iaitu 24%. Kita akan dapatlah jawapan 31,372. Ini adalah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Malik dan isterinya, iaitu tuntutan untuk taksiran cukai bersama. Okey, baik. Seterusnya kita tengok untuk soalan yang kedua. Jika Encik Malik membuat keputusan untuk menggunakan taksiran cukai berasingan, hitung cukai pendapatan bagi Malik. Untuk Malik seorang saja ya. Jadi kita tengok sekarang ni untuk pendapatan Malik seorang saja iaitu 106,800. Okey, baik. Ini adalah dia punya pendapatan. Okay, kita letak kat ruangan gaji tahunan pendapatan 106,800. Dan bila kita tengok untuk pengecualian ataupun pelepasan, jadi kita tengok kat sini yang dia bagi adalah pelepasan. Okey, yang dia bagi adalah pelepasan. Jadi kita kena tolak dengan 9,000, tolak dengan 2,300 dan tolak dengan 2,500. Baik, seterusnya kita akan dapat nilai untuk pendapatan bercukai iaitu 93,000. Okey, ini adalah pendapatan bercukai untuk Encik Malik 93,000. Baik, kita nak kira cukai pendapatan, kita perlu tengok pada jadual. Baik, kita tengok pada jadual, 93,000 berada pada baris yang kedua iaitu 70,000 hingga 100,000. Jadi 93,000 kita ambil 70,000 yang pertama iaitu cukai dasar dia adalah 4,600. 4,600. Kemudian baki cukai berikutnya adalah 23,000 darab dengan dia punya kadar iaitu 21%. Kita akan dapat 9,430. Ini adalah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Malik ya. Baik. Sekarang ni kita tengok berdasarkan jawapan di A1 dan A2, cadangkan kaedah taksiran cukai yang sesuai untuk Malik dan isterinya. Jadi jawapan dia adalah taksiran cukai berasingan. Baik, dah selesai untuk soalan yang ketiga. Kita masuk kepada soalan yang keempat untuk modul kampus ini ya, untuk tajuk percukaian. Baik, seterusnya kita tengok jadual 4A. Jadual 4A menunjukkan senarai kenderaan yang dimiliki oleh Encik Fayat yang menetap di Terengganu. Manakala jadual 4B menunjukkan kadar cukai jalan kereta persendirian bagi Semenanjung Malaysia. Baik, kita tengok kat sini jenis kenderaan yang diberi iaitu Toyota Camry, kapasiti enjin 2438, kereta Prodo Azia 998 dan kereta Honda Accord 1948 cc ya. Semua ni dalam keadaan cc ya, dalam bacaan cc, kapasiti enjin. Baik, soalan yang pertama kita tengok. Hitungkan cukai jalan yang dikenakan untuk kereta Prodo Azia. Baik, kita tengok kereta Prodo Azia. Kalau kita tengok dekat sini dia punya kapasiti enjin 998. Baik, bila kita tengok dalam jadual bawah 1,000, bawah 1,000 kita perlu bayar hanya RM20. Jadi kita tak ada pengiraan untuk kadar progresif ya. Kita terus ambil jawapan dia untuk kereta Prodo Azia adalah RM20. Baik, kita tengok soalan yang kedua. Hitungkan cukai jalan yang dikenakan untuk kereta Honda Accord. Jadi kereta Honda Accord cc kapasiti enjin adalah 1948 cc. Jadi kita tengok pada jadual ya. Kita tengok pada jadual iaitu 1801 hingga 2000 cc. Kita tengok untuk setiap kenderaan yang melebihi daripada 1800 cc dikenakan kadar asas iaitu 1800 yang pertama iaitu 280 tambah dengan kadar progresif. Jadi tambah dengan kadar progresif kita akan dapat kadar progresif dia adalah 1948 tolak dengan 1800 darab dengan 5%. Jadi kita akan dapatlah hasil gabungan ataupun hasil tambah 280 tambah dengan kadar progresif, kita akan dapat RM354 untuk kereta Honda Accord. Jadi soalan seterusnya untuk kereta Toyota Camry ya, untuk kereta Toyota Camry kalau kita tengok pada kapasiti enjin iaitu 2438 cc ya, 2438 cc. Baik, kita tengok pada jadual yang ketiga, baris yang ketiga untuk 2438 kita tengok baris dia. Jadi kita tengok sekarang ni Toyota Camry
Untuk kadar asas untuk 2000 yang pertama adalah 380. Jadi 380 ini adalah kadar asas 2000 cc yang pertama. Okey, baik, tambah dengan kadar progresif. Kalau kita tengok dalam jadual itu, kadar progresif adalah RM1 untuk setiap cc melebihi 2000. Jadi baki dia kita ambil kadar progresif 2438 tolak dengan 2000 darab dengan RM RM1. Kita akan dapat hasil daripada kadar asas pertama, iaitu kadar asas 380 tambah dengan kadar progresif. Kita akan dapat RM818. Ini adalah jawapan untuk kereta Toyota Camry. Baik, ini adalah jawapan-jawapan yang saya buat untuk bab percukaian lah. Jadi saya rasa dekat tu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.